Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul bin Abdullah daripada Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Mersing. Saya ingin membentangkan kajian yang bertajuk Tahap Penerimaan Pelajar Terhadap PDPDT menggunakan Google Meet, Telegram dan YouTube bagi kursus Electrical Engineering Mathematics. WHO telah mengisytiharkan COVID-19 sebagai pandemik pada awal 2020, di mana ia memberi implikasi yang sangat besar terhadap sektor pendidikan di negara ini. PDP secara bersemuka tidak dibenarkan, menyebabkan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Universiti mengeluarkan satu garis panduan pelaksanaan PDP yang lebih fleksibel menerusi kombinasi pendekatan sinkronos dan asinkronos. Bagi mengatasi tahap penerimaan pelajar terhadap pelaksanaan PDPDT, satu kajian perlu dijalankan secara saintifik. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap penerimaan pelajar terhadap PDPDT menggunakan aplikasi Google Meet, Telegram dan YouTube bagi kursus Electrical Engineering Mathematics di Politeknik Mersing. Terdapat 6 objektif kajian yang dikaji dalam kajian ini. PDPDT adalah satu kaedah yang menjadi tumpuan penyelidikan pendidikan sejak lebih dari 2 dekad, di mana ia merujuk kepada penyampaian kandungan kursus pembelajaran melalui teknologi maklumat dan komunikasi elektronik. Daripada kajian lepas, pelajar APT menunjukkan tahap kepuasan yang tinggi terhadap pelaksanaan PDPDT, di mana ia menjadi asas penting kepada kejayaan PDPDT. Kekangan utama ialah kurang pendedahan terhadap PDPDT dan menyebabkan pelajar kurang bersedia. Terdapat banyak platform PDPDT, di antaranya Google Meet, CDOS, Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, Google Classroom, YouTube dan banyak lagi. Impak dan masa depan PDPDT adalah sangat signifikan. Sebahagian besar pelajar bersetuju PDPDT membantu mereka untuk lebih memahami hasil pembelajaran, meningkatkan daya saing dan seterusnya meningkatkan kebolehperasaran graduan. Isu utama PDPDT ialah berkaitan capaian internet, peralatan, fasiliti dan pemilikan gadget dalam kalangan pelajar. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Reka bentuk kajian adalah berbentuk tinjauan irisan rentas atau cross-sectional design. Seterusnya, populasi kajian adalah pelajar-pelajar semester 3, program DEE dan DET yang mendaftar kursus Electrical Engineering Mathematics. Seterusnya, pensampilan kajian adalah secara rawat berlapis. Seramai 89 orang responden telah dipilih sebagai sampel kajian. Instrumen kajian menggunakan set soal selidik berskala Likert 5 mata dan ditadbir secara dalam talian. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS statistik untuk mendapatkan nilai frekuensi, peratusan, min dan sisihan PY. Penentuan tahap skor min terbahagi kepada 3 tahap, iaitu tahap tinggi, tahap sederhana dan tahap rendah. Jadual 1 menunjukkan statistik deskriptif demografi responden seramai 89 keseluruhan responden yang terlibat dalam kajian ini, di mana 46 daripada program DEE dan 43 daripada program DET. Jadual 2 menunjukkan penerimaan pelajar terhadap pembelajaran secara dalam talian secara keseluruhannya skor min pada tahap yang tinggi, di mana item A1, A2 dan A4 menunjukkan skor min yang tinggi, manakala item A3 pada skor min yang sederhana. Daripada dapatan tersebut, dapati bahawa pelajar tidak menghadapi masalah menggunakan platform yang digunakan semasa PDPDT dijalankan serta memberi persepsi yang positif terhadap pelaksanaan PDPDT. Jadual 3 menunjukkan status pemilikan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Secara keseluruhannya, skor min pada tahap yang sederhana, di mana item B5 dan B7 menunjukkan skor min sederhana, item B6 dan B8 menunjukkan skor min pada tahap yang tinggi. Daripada dapatan tersebut, didapati bahawa pihak institusi serta tenaga pengajar perlu mengambil kira pemilikan telefon pintar dalam kalangan pelajar. Seterusnya, jadual yang keempat, fasiliti ICT dan capaian internet pelajar secara keseluruhannya pada skor yang sederhana dan kesemua item berada pada tahap skor min yang sederhana. Daripada dapatan tersebut, didapati bahawa pelaksanaan PDPDT turut perlu mempertimbangkan faktor fasiliti ICT serta capaian internet dalam kalangan
pelajar kerana ianya memberi kesan kepada akses para pelajar kepada platform atau aplikasi PDP-DT yang digunakan. Jadualan yang kelima menunjukkan impak penggunaan Google Meet, Telegram dan YouTube terhadap persediaan pembelajaran. Secara keseluruhannya, komen pada tahap tinggi di mana item D13, D14 dan D15 menunjukkan skomin yang tinggi. Sementara itu, item D12 menunjukkan skomin yang sederhana. Daripada dapatan tersebut, dapati bahawa penggunaan Google Meet, Telegram dan YouTube menunjukkan impak yang positif terhadap persediaan pembelajaran. Jadual yang keenam menunjukkan penerimaan pembelajaran secara dalam talian berbanding secara konvensional. Secara keseluruhannya, skomin pada tahap yang sederhana dan kesemua item juga menunjukkan skomin yang sederhana. Daripada dapatan tersebut, aspek penerimaan PDP-DT berbanding secara konvensional berada pada tahap yang sederhana disebabkan para pelajar masih menyesuaikan diri dengan persekitaran PDP-DT. Ini merupakan penemuan yang baru kerana berbeza dengan kajian yang lepas. Jadual yang ketujuh menunjukkan impak pembelajaran secara dalam talian. Secara keseluruhannya menunjukkan skomin yang tinggi dan kesemua item turut mencatatkan skomin yang tinggi. Daripada dapatan tersebut, disimpulkan bahawa para pelajar menerima PDP-DT dengan sangat baik. Seterusnya, secara keseluruhan, pelaksanaan PDP-DT menggunakan platform atau aplikasi Google Meet, Telegram dan YouTube bagi kursus Electrical Engineering Matematik bagi sesi Jun 2020 di Politeknik Mersing berada pada tahap yang baik. Implikasi daripada kajian ini adalah pelaksanaan PDP-DT memberi implikasi yang positif kepada institusi pendidikan pada era pandemik. Isu yang berkaitan dengan pemilihan platform, pemilikan telefon bimbit, capaian internet dan fasiliti ICT wajar diberi perhatian. Seterusnya, faktor motivasi pelajar yang sederhana dalam kajian ini perlu juga diberi perhatian kerana ianya berisiko memberi kesan kepada penglibatan pelajar dalam PDP-DT yang dilaksanakan. Cadangan kajian lanjutan yang pertama ialah menentukan perbezaan tahap penerimaan PDP-DT dalam kalangan pelajar berdasarkan faktor lokasi tempat kediaman pelajar dan faktor sosioekonomi. Dan cadangan yang kedua adalah menentukan kesan PDP-DT terhadap pencapaian akademik pelajar. Itu saja pembentangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.